Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu kita lagi untuk teknik menjawab soalan pengajian perniagaan, khususnya untuk kertas 1. Sekarang kita sambung untuk bahagian B. Okay, bahagian B. Okay, bahagian B ada 50 markah. Dia ada 3 soalan yang perlu dijawab. Untuk soalan sebelah, dia bermula dengan sebelah. Sebelah adalah soalan yang wajib dijawab. Okey, soalan itu dinamakan soalan kajian kes. Jadi bab yang ditanya ataupun soalan yang ditanya berkaitan apa yang pelajar belajar semasa semester 1. Iaitu mungkin soalan itu datang daripada bab 1 atau 2 atau 3 atau 4 dan juga atau 5. Jadi soalan ini wajib dijawab dan markahnya banyak. Okey, banyak bahagian ini. Untuk soalan 12 dan 13, soalan ini kena pilih salah satu. Salah satu. Maknanya markahnya untuk 12 dan 13 markahnya sama. Dan standard soalan pun sama. Ingatlah, pelajar jawab satu saja. Jadi soalan ini ditanya, dia soalan berbentuk esei panjang. Jadi pelajar kena pilih 12 atau 13, salah satu saja. Dan soalan yang ditanya merangkumi daripada bab 1 sampai bab 5. Mana-mana bab itu boleh ditanya untuk soalan 12 atau 13. Okey, untuk menjawab bahagian B, saya sarankan kepada pelajar-pelajar sekalian mula di helaian baru. Bukan muka surat baru tau, helaian baru. Ini terdapat tertera di muka hadapan kertas soalan. Jadi pelajar baca betul-betul. Ambil kertas baru, jawab di situ. Okey. Jadi saya terus kepada soalan 11. Soalan 11. Okey, apabila kamu dapat soalan untuk soalan 11 ini, kamu baca sambil lalu dulu. Sambil lalu baca dengan cepat dan sambil lalu. Jangan baca soalan lagi. Baca petikan dulu. Dan petikan ini adalah kes yang sebenar yang terdapat di dunia yang nyata lah, bukan di reka. Okey. Mungkin satu muka surat ataupun satu muka surat lebih petikannya. Okey, sebelum tu kalau kita tengok ke atas itu, dia tulis baca kajian kes di bawah dan jawab soalan yang mengikutinya. Satu. Selepas kamu baca habis, kat bawah tu lagi kali dia tulis. Okey, berdasarkan kes di atas. Apa maksudnya? Maksudnya jawapan kamu nanti semua ada di dalam petikan di atas. Sebab itu diulang 2 kali ayat itu. Okey, belajar? Saya harap kamu faham. Okey, untuk soalan ini dia ada 2 jenis fakta. Satu kemungkinan fakta khusus dan satu lagi kemungkinan fakta tak khusus. Tapi sejak kebelakangan ini, soalan kebanyakan adalah fakta khusus. Fakta yang terdapat di dalam bab 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey? Jadi sebab itu kena hafal lah pelajar-pelajar sekalian, kena hafal sukatan pelajaran itu. Okey. Jadi ini markahnya. Dia paling sikit 28 dan paling banyak 34/50. Banyak ini pelajar, banyak. Okey. Jadi saya terus kepada cara nak jawab dia. Jadi ini adalah yang dipegang oleh pemeriksa dan juga kamu kena faham yang ni. Iaitu fakta mesti betul. Fakta mesti betul. Maknanya kalau kita tengok yang satu itu, contoh satu, fakta betul, huraian betul, kaitan kes betul, tak ada masalah pelajar excellent ini. Kalau yang kedua itu fakta betul, huraian salah, kaitan kes betul. Okey, tak ada masalah. Maknanya pelajar akan hilang markah kebahagiaan huraian saja. Untuk yang ketiga, fakta betul, huraian betul, kaitan kes salah. Tak ada masalah juga. Pelajar akan hilang markah di bahagian kaitan kes. Yang keempat ini, Yang keempat ini, sekiranya fakta itu salah ataupun pelajar tak tulis, sekalipun huraian itu betul, kaitan kes pun betul, kesannya, yang ni betul. Kesannya yang keempat ini semuanya salah. Jadi pastikan dulu fakta itu betul-betul kena betul-betul hafal lah untuk fakta khususnya. Okey, kita tengok teknik menjawab. Okey, mula-mula macam saya kata tadi, kamu baca secara cepat sambil lalu, selepas tu baru kamu baca soalan. Markahnya 50 bahagian B ya. Okey. Jadi sini contoh soalan sini markahnya 30. Dia ada sebelah A dan sebelah B. Selalunya dia ada pecahan sebelah A atau sebelah B ataupun kadang-kadang sebelah C. Kita
kita ambil soalan yang lepas-lepas, iaitu contoh sini adalah restoran McDonald. Kita baca semua sampai cepat, lepas tu kamu baca soalan. Lepas tu berdasarkan metikan di atas, kamu jawab soalan kat bawah. Okey. Soalan dia, jelaskan 3 faktor persekitaran umum yang mempengaruhi perkembangan perniagaan restoran McDonald. 10 markah untuk sebelah A. Jadi, untuk nak menjawab soalan bahagian sebelah, kamu guna teknik yang tadi, yang saya bagi tahu pada awal ataupun slot yang pertama tadi. Yang pertama, kamu kena tulis pembuka kata ataupun intro. Yang kedua, kamu kena pasti soalan itu daripada bab mana. Dan pastikan juga itu fakta khusus ataupun fakta tak khusus. Sebab fakta khusus kamu tak boleh ubah dia punya apa yang tertulis di dalam sukatan. Dan yang ketiga, kamu kena pasti kata tugas. Okey, ini ada contoh kata tugas. Tapi kebanyakan kata tugas untuk sebelah A adalah jelaskan atau terangkan. Kita tengok. Langkah pertama, iaitu tulis pembuka kata intro. Okey, kamu tulis. Ambil balik apa yang terdapat dalam soalan, tulis balik. Itu contohnya 3 faktor persekitaran umum yang mempengaruhi perkembangan perniagaan restoran McDonald adalah. Okey, itu pembuka kata. Saya harap kamu dapat tulis. Walaupun tak wajib, tapi biasakan diri kamu tulis. Kadang-kadang membantu kamu nanti. Okey, itu langkah pertama. Untuk langkah kedua, pelajar-pelajar sekalian, apa dia? Kena pasti topik soalan itu daripada topik mana ataupun bab mana. Dan juga jenis fakta yang ditanya. Okey, fakta khusus ataupun fakta tidak khusus. Okey, ingat, sebab kalau faktanya salah ataupun kamu terlupa atau tidak tulis fakta, kesannya kamu boleh dapat kosong, pelajar sekalian. Ingat. Jadi fakta kena betul-betul pastikan dulu. Okey, jadi itu kena pasti. Okey, kalau kamu tengok dia kena pasti jenis fakta, kita tengok dalam sukatan. Dalam sukatan, okey, dia tercatat kat situ. Iaitu persekitaran umum yang mengklumi, okey, ada ekonomi, yang kedua persaingan dan jaringan, yang ketiga sosial budaya, yang keempat politik dan perundangan, yang kelima teknologi, yang keenam prasarana, dan yang ketujuh antarabangsa. Okey, untuk perhatian pelajar-pelajar sekalian, okey, kalau kamu tengok fakta yang keempat itu politik dan perundangan, kamu kena tulis dua-dua. Jangan tulis salah satu. Kalau kamu tulis politik saja, salah. Kamu kena tulis politik dan perundangan. Walaupun soalan itu jawapannya berkaitan dengan politik saja, tapi kena tulis. Sebab dan, perkataan dan itu tak boleh ditinggalkan. Sama juga yang kedua itu, persaingan dan jaringan. Kena tulis dua-dua. Walaupun mungkin kaitan kes itu adalah persaingan saja, tapi tetap kena tulis jaringan juga. Sebab itu fakta khusus, fakta yang tak boleh diubah langsung, yang terdapat dalam sukatan. Okey, jadi ini fakta dia, itu huraian dia. Okey, dan juga contoh dia fakta. Okey, untuk bahagian ini soalan sebelah, contoh kamu tak perlu ingat, sebab contoh itu diganti dengan kaitan kes, iaitu petikan ayat-ayat yang terdapat dalam petikan, dalam petikan yang diberi itu. Okey, ini adalah fakta yang terdapat dalam soalan itu fakta umum, persekitaran umum. Jadi ini nasihat saya cadangkan. Okey, kamu ambil kertas kosong, kamu catatkan fakta-fakta yang terdapat dalam persekitaran umum. Kamu tulis, kamu lekatlah kat mana ataupun tak kat tepi. Selepas tu kamu tengok ayat-ayat ataupun petikan yang terdapat dalam petikan tadi ataupun perkataan yang ada kaitan dengan persekitaran umum itu. Okey, jadi kita ambil itu. Yang kedua adalah fakta khusus daripada bab 1, iaitu persekitaran umum 1.2.1. Okey, langkah ketiga adalah kena pasti kata tugas. Okey, kata tugas dalam soalan ini adalah, okey, dah saya terang tadi apa itu kata tugas. Okey, kata tugas dekat sini dalam soalan adalah jelaskan. Jadi jelaskan macam mana nak jawab. Dia mesti ada 3 kan, iaitu fakta, huraian kepada fakta dan contoh kepada fakta.
Jadi dalam kes ini, contoh kepada fakta diganti dengan contoh kepada kaitan kes yang terdapat dalam petikan tersebut. Okay. Jadi cara kamu jawab, kamu ada dua pilihan. Satu, kamu boleh jawab dalam bentuk jadual seperti ini, iaitu kamu buat 3 kolom. Satu kolom yang pertama fakta, okey, yang kedua huraian kepada fakta, dan yang ketiga itu kaitan kes. Kaitan kes mesti kena tulis. Kalau ada 3, tulislah kaitan kes 1, kaitan kes 2 ataupun kaitan kes 3. Kalau ada 4, tulis 4 mengikut kehendak jawapan itu. Okey. Okey, fakta, huraian dan fakta, dan kaitan kes. Okay. Jadi kamu juga boleh jawab dalam bentuk esei. Itu kamu boleh bukan jawab dalam bentuk jadual macam tadi. Macam macam ni. Okey, seterusnya kita baca. Saya ambil contoh yang saya boldkan itu. Kamu baca sampai ke penggan itu, kamu dapati rosterer ini juga mengikut standard antarabangsa, kualiti makanan dan keselamatan serta peraturan kerajaan, termasuk pematuhan syarat JAKIM untuk mendapatkan sijil halal yang bagi meyakini pelanggan mereka. Jadi bila kita tengok ke atas apa yang terdapat dalam persekitaran umum, dia tulis itu antarabangsa. Jadi jangan kamu tengok antarabangsa kamu tak itu jawapan dia. Kita kena tengok dulu huraian kepada persekitaran antarabangsa. Jadi bila huraian kepada persekitaran antarabangsa maksudnya adalah perniagaan antara ataupun melibatkan dua buah negara. Jadi kalau kamu tengok dalam petikan tadi yang saya tulis kat bawah itu, yang tercatat kat bawah itu, tidak ada langsung perniagaan di antara dua buah negara walaupun ada perkataan antarabangsa. Jadi apa maksudnya? Maksudnya jawapan ini tak boleh diterima. Sebab dalam sukatan persekitaran antarabangsa membawa maksud lain, iaitu perniagaan di antara dua buah negara. Okey. Dalam petikan ini tidak ada langsung perniagaan di antara dua buah negara. Okey, jadi kita kena tengok yang ini berkaitan dengan persekitaran apa. Okey, kita tengok. Okey, kamu baca balik. Okey, yang ini berkaitan dengan apa? Kamu tengok. Okey, iaitu kamu tengok itu mendapat, okey, untuk mendapat sijil halal bagi mengikini pelanggan. Baca lagi kat atas tu. Tu yang jelas itu. Restoran ini juga mengikut standard antarabangsa, kualiti makanan dan keselamatan serta peraturan kerajaan. Itu key dia. Peraturan kerajaan dia berkaitan dengan apa? Perundangan, undang-undang. Jadi sah. Itu jawapan dia. Jadi kamu buatlah tulis kat situ politik dan perundangan. Maka okey, kamu ambil fakta yang terdapat dalam sukatan yang kamu pelajari dalam kelas huraian. Okey. Yang kamu belajar, masukkan ke dalam jawapan kamu. Masuk kat mana? Di bahagian fakta. Itu fakta, kamu masukkan persekitaran politik dan perundangan. Okey. Okey. Lepas tu huraian dia. Huraian yang kamu ambil tadi, yang itu apa yang kamu belajar di dalam kelas. Okey, kat sini kamu ambil kat mana? Okey, untuk kaitan kes ni, kat mana kamu boleh dapat? Kamu boleh dapat di ayat yang kamu garis ataupun kamu buat bracket tadi. Jadi ambil ayat itu, okey, yang kamu tulis KK1 dimasukkan ke bahagian itu. Itu jawapan dia. Maknanya fakta, huraian dan kaitan kes. Okey, kaitan kes tu memandailah kamu tulis KK1 sebab kat atas tu kamu dah buat orang kata singkatan. KK itu memiliki kaitan kes 1. Okey. Betul lah, itu cara dia jawab. Maknanya ada fakta, ada huraian kepada fakta dan ada kaitan kes. Okey, dapatlah 3 markah. Sebab 1 markah untuk fakta, 1 markah untuk huraian, 1 markah untuk kaitan kes. Kamu kena baca lagi, kemungkinan ada lagi persekitaran politik dan perundangan. Kalau ada, ambil yang tu dijadikan jawapan. Okey, jadi saya dah kata tadi kamu boleh jawab cara esei. Buat jawab macam ni, boleh. Okey. Fakta. Okey, lepas tu huraian kepada fakta, lepas tu kaitan kes. Kamu boleh juga jawab macam ni. Lepas tu baca lagi, cari lagi. Okey, cari lagi. Mana tahu ada lagi jawapan-jawapan lain. Okey, kita ambil dia nak 3. Okey, jadi carilah 3. Okey, contoh kita baca lagi.
Rosteni juga mengambil kira keprihatinan pengguna masa kini yang mementingkan cara pemakanan yang sihat. Okey, titik. Okey. Pemakanan yang sihat dia berkaitan dengan apa dalam persekitaran umum tadi? Jadi dia berkaitan dengan apa dia ni? Iaitu sosio budaya. Sosio bukan sosial, sosio budaya. Maka kamu tulis KK2 dan baca lagi. Makanan segera sering dikaitkan dengan risiko kesihatan dan obesiti. Okey, ini berkaitan dengan apa lagi? Sosio budaya lagi. Lepas tu baca oleh itu, okey. Oleh itu apa ni? Syarikat ini mendedahkan maklumat nutrisi produknya secara berleluasa. Jadi itu jadi KK yang 3. Okey. Jadi ambil yang tu. Okey. Sosio budaya macam saya kata tadi itu persekitaran umum. Ambil huraian dia yang kamu belajar dalam kelas. Okey, lepas tu kaitan kes ambil yang tadi. Ambil yang tadi. Masuk kat situ. Kalau ada 2, kalau ada 3, kalau mungkin ada lagi kat bawah tu. Okey, jadi ini contoh saja. Jadi kamu akan dapat 1 markah untuk fakta, 1 markah untuk huraian dan kaitan kes sebab ada 2 kes kat situ, maka dapat 2 markah. 1 kes, 1 markah. Okey. Itu cara nak jawab. Maknanya fakta untuk soalan ini jawapannya fakta terdapat di mana? Dalam sukatan. Dalam sukatan peperiksaan ataupun sukatan pelajaran. Huraian kamu boleh dapat dalam nota. Okey. Dan yang ini kamu boleh dapat dalam petikan yang terdapat. Okey, di dalam soalan itu. Okey. Jadi, di sini kamu lihat. Jawapan yang kamu pilih untuk kaitan kes ini, okey, ada banyak perkataan, banyak ayat-ayat dalam petikan yang ada dalam soalan itu. Okey. Jadi kenapa kamu ambil ayat ini menjadikan jawapan kamu? Sedangkan banyak lagi ayat-ayat lain yang ada tetapi kamu tidak memilih. Okey, kenapa? Okey. Sebab kaitan kes itu ada kaitan dengan huraian. Sama juga yang lain. Okey, kalau ada kaitan dengan huraian, itu adalah jawapannya. Dan kenapa kamu ambil huraian ini? Sebab dia ada kaitan dengan fakta persekitaran umum di bawah persekitaran sosial budaya. Mengapa kamu ambil persekitaran sosial budaya menjadi jawapan kamu? Sebab dia berkaitan dengan persekitaran umum. Okey. Jadi maksudnya dekat sini, sekiranya kamu tak menghafal fakta iaitu persekitaran umum, maka kamu tak boleh menjawab soalan kajian kes. Jadi kena hafal. Saya cadangkan kamu kena hafal. Ada lebih kurang 273 fakta. Okey. Saya rasa kamu boleh faham cara macam mana nak jawab soalan kajian kes soalan sebelah bahagian B. Okey, yang ni kamu jawab dalam bentuk esei tadi. Okey, yang ni kamu ambil sebab berdasarkan huraian. Huraian kamu ambil berdasarkan fakta. Fakta kamu ambil berdasarkan persekitaran umum. Okey. Okey, kamu jawab macam itulah. Okey. Mesti kena tulis. Kaitan kes mesti kena tulis. Jangan jadi macam yang tidak tulis. Ada pelajar yang tak tulis tak tulis memang salah lah. Okey, jadi kesimpulannya semua jawapan untuk soalan sebelah selalunya berkaitan dengan faktor khusus yang ada dalam sukatan. Okey, ada dalam sukatan. Dia tidak ada jawapan yang di luar daripada sukatan. Okey, sekarang kita pergi ke bahagian B, iaitu betul bahagian B, iaitu soalan 12 dan 13. Untuk soalan ini 12 dengan 13 itu cadangan saya, kamu tulis dulu fakta. Fakta yang mana kamu ingat? Yang ingat pada masa itulah, pada masa peperiksaan. Di antara soalan 12 dengan 13, yang mana kamu ingat banyak? Kamu buat rangka jawapan. Kalau soalan 12 itu kamu ingat fakta banyak, maka kamu pilihlah soalan 12. Sama juga dengan soalan 13. Yang mana kamu ingat pada masa itu fakta yang paling banyak, pilih soalan itu menjadi jawapan kamu. Okey. Di sini dalam arahan pun cakap kamu tidak digalakkan untuk menjawab 2 soalan. Pilih salah satu saja. Sebab hanya soalan yang kamu letak di atas saja yang disemak oleh pemeriksa. Okey. Lepas tu
Kalau kamu tengok markahnya sama. Maknanya markah soalan 12 dengan 13 sama banyak. Iaitu markah ini bergantung kepada markah yang terdapat di bahagian soalan di bahagian B soalan nombor 11. Kalau soalan sebelah itu 30, selebihnya iaitu 20 markah ini pastinya markah untuk soalan 12 dan 13. Okey. Jadi teknik menjawab. Okey. Teknik menjawab. Dia ada 3, iaitu satu, kamu berikan fakta. Yang kedua, berikan huraian kepada fakta. Huraian itu mungkin 1, mungkin 2, bergantung kepada markah. Dan yang ketiga, contoh. Contoh yang kamu berikan mesti ada kaitan dengan soalan yang ditanya. Kadang-kadang dikatakan situasi, soalan situasi. Okay. Cara menjawab pun sama. Yang pertama, kamu kena tulis pembuka kata. Yang kedua, kamu kena pasti soalan itu daripada bab mana. Fakta, jenis fakta, fakta khusus atau fakta tak khusus. Dan satu lagi, kena pasti kata tugas. Okay, kita ambil. Yang pertama, tulis pembuka kata. Okay, tulis. Iaitu 6 persekian tugas yang terlibat dalam perniagaan pembuatan roti adalah. Okay, tulis. Okay, yang kedua, kena pasti itu soalan itu daripada bab mana, iaitu persekitaran tugas. Persekitaran tugas datang daripada mana? Kita kena ingat sukatan. Sebab tu kena ingat sukatan. Kamu kena hafal lah sukatan ini, nasihat saya. Okey. Tengok dalam sukatan jelas. Okey, maknanya kalau kamu dah hafal sukatan, kamu dah dapat 6 markah. Kamu dah dapat 6 markah kat situ. Okey, sebab fakta khusus kat situ. Jadi fakta khusus ini 6 markah. Okey, itu fakta, tu huraian lah. Okey, kamu pun tulislah jawapan. Okey. Tulis. Okey, contoh jenis fakta sini adalah fakta khusus sebab terdapat dalam sukatan. Itulah. Okey, yang ketiga iaitu apa? Kenali kata tugas. Kata tugas kat sini adalah jelaskan. Jelaskan macam mana nak jawab. Mesti ada fakta, mesti ada huraian dan mesti ada contoh yang berkaitan dengan soalan yang disoal. Itu kita tengok contoh soalan. Jelaskan 6 persekitaran tugas yang terlibat dalam perniagaan pembuatan roti. Maknanya 8. Maknanya jelaskan mesti ada 3. Okey, ingat tu. Okey, kita tengok pelajar pun jawab. Jawab macam ni. Bila dia jawab pelanggan, lepas tu merupakan pihak yang membeli barangan atau perkhidmatan. Ya, betul jawapan dia. Tetapi jawapan di sini kalau kamu tengok, okey, dia ada kaitan dengan pembuatan roti. Kalau dia tulis setakat pelanggan, lepas tu dia bagi huraian, dia tidak ada kaitan langsung dengan soalan, itu pembuatan roti, maka jawapan itu tak diterima. Maksudnya salah lah. Dia mesti kena kaitkan dengan soalan. Okey, jadi kalau tulis Ali saja pun salah. Dia kena tulis Ali membeli roti di kedai. Sebab Ali itu bila membeli membawa maksud pelanggan. Okey. Jadi itu cara pemberian markah. Sama juga yang lain-lain. Okey. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan untuk bahagian B. Sebab bahagian ini hanya 2 soalan saja. Pelajar-pelajar sekalian. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain siri.